Yo, Pierre Andre is back guys. Assalamualaikum and salam sejahtera aku ucapkan kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. For all kat luar, SPM ke, BMR ke, UPSR semua, Ungkap pada cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah Alright, untuk part 3 kali ni. Okay, mungkin ada antara korang yang dah menonton part 1, part 2 dan kali ni part 3. Yes, aku tahu korang menunggu ni kan. Okay, untuk cerita part 3 ni sebenarnya lebih mendebarkan dan lebih menyeramkan. Dan ada juga satu kisah yang memberi satu pengajaran yang begitu mendalam kepada diri aku. Dan honestly, Okay guys, sebenarnya aku dah tak rasa, macam mana nak cakap sepanjang aku shoot yang part 1, part 2, part 3 ni, so aku buat berterusan tau. So masa aku cerita part 2 tadi tu, aku dah rasa something yang lain datang daripada bahagian dapur. 2-3 kali macam ada hint-hint macam tu. Dan bila aku pergi check, tak ada apa. Tapi agak meremang jugalah. Tapi tak apa. Kita serahkan saja semuanya pada Allah, kerana Allah lah pelindung kita. Dan kita sebagai manusia, kita adalah khalifah di muka bumi ini. Dan kita kena kuat. Dan untuk nak bercerita part 3 ni, okay, dia ada 3 cerita yang berbeza. Berbeza waktu dan berbeza situasi. Untuk yang cerita pertama aku nak cerita, ini lebih kepada cerita yang sangat unik. Bukan unik lah. Dia bukan cerita tapi dia cerita yang aku tak boleh, sampai sekarang benda ni masih dalam ingatan aku. Dan aku masih tertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada diri aku. Dan apa sebenarnya yang terjadi pada malam itu. Malam di mana waktu itu bulan puasa. Dan itu adalah tahun yang sangat controversial untuk diri aku. Aku ada banyak masalah dengan banyak orang, especially dengan bos aku waktu itu, David Teo. Dan waktu itu pun aku memang ada masalah family dengan mak aku, dengan adik aku. So memang sesuatu yang pengalaman pahit lah yang boleh aku katakan, yang aku sekarang ni nak share dengan korang. So apa yang terjadi adalah pada malam waktu itu adalah 10 malam yang terakhir di waktu puasa tau. Dengan kontroversi aku yang memang time tu memang aku tak boleh nak describe. Memang aku sangat stres dan aku bergaduh besar dengan keluarga aku. Dan pada malam itu aku ada sedikit masalah dengan mak aku lah. So agak teruk juga waktu tu. Aku sampai menangis-nangis lah. Mak aku menangis. Dan adik aku pun, Mikael, tak pernah lagi dia dalam sejarah dia tumbuk aku. So aku bergaduh jugalah dengan dia. Tapi bukan sampai bergaduh bertumbuk, cuma aku merasa jugalah makan tumbuk dia. Dan aku cakap dengan mak aku time tu, bagi aku masa. Aku perlukan masa sendirian. Aku perlu masa berseorangan untuk fikir balik apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebenarnya yang Allah nak tunjuk dekat aku. Time tu memang aku kusut betul lah. Memang masalah dengan Abang Zubir, Berita Harian kan. Time tu susah aku nak gambarkan lah. Bila aku cerita balik, memori tu mula datang balik dalam kepala aku. Tapi apa yang aku nak share dekat sini, bila kita bergaduh dengan ibu bapa kita, itu adalah satu benda yang sangat tak bagus.
Sebab apa aku cakap tak bagus? Pasal rahmat Allah tidak ada pada engkau waktu itu. Aku memang tengah kusut. Memang stres dengan masalah kontroversi aku, dengan David, dengan Abang Zubir, dengan keluarga aku, dengan mak aku. Dan apa yang terjadi pada malam itu betul-betul mengubah hidup aku. Bagaimana aku berfikir, mengubah aku menjadi seorang manusia yang lebih matang. Korang nak tahu cerita dia? Okey, dia macam ni. Dia start bila aku bergaduh teruk dengan mak aku, sampai menangis-nangis lah. Aku pun air mata jantan aku pun keluar. Memang agak teruk juga time tu. Sampai adik aku pun agak kasar dengan aku. Dia Mikael, time tu dia belum berlakon lagi lah. Dia budak lagi. Sekolah menengah kot. Sampai tak pernah dia tumbuk aku pun tak lawan lah. Aku pun makan je lah tumbuk tu. So aku menangis, aku cakap dengan mak aku, bagi aku masa, aku perlukan masa bersendirian. Aku ambil kunci kereta, aku terus keluar. Memang time tu pun aku tak duduk situ. Tapi memang walaupun aku tak duduk itu, selalu juga aku balik tidur rumah mak aku. Aku bawa kereta dalam keadaan menangis, dalam keadaan stres. Waktu tu hujan. Aku memang lost gila. Time tu aku lost gila. Aku macam sangat depressed dengan keadaan yang aku terpaksa lalu time tu. Aku bawa kereta, aku ingat lagi kereta bapak aku tu Chevrolet Aveo, warna putih ke warna hitam. Time tu dah tukar hitam ke tukar putih, tak ingat. Dalam keadaan aku menangis tu, aku waktu tu aku di Taman Melawati tu. So aku berhentikan kereta aku kat tepi jalan. Aku ingat lagi time tu di sebuah bus stop. Dekat depan aku tu ada satu Pizza Hut tau, kat tepi sebelah kiri, dan sebelah kanan ni ialah Melawati lah. Kalau orang yang duduk kawasan Melawati tu dia faham lah, kawasan tu lah yang aku maksudkan. So aku menangis. Aku mempersoalkan kepada Allah, kenapa benda ni jadi kat aku. Sebab memang sebenarnya bila kita gaduh dengan mak bapak kita, perasaan kita tak sedap. Kalau orang yang sayangkan mak bapak, gaduh sikit pun dia hati tak sedap lah. Dia kalau boleh nak berbaik je sentiasa. So, sebab hubungan aku dengan mak aku memang rapat. So aku menangis, aku persoalkan apa benda yang sepatutnya aku perbetulkan masalah aku time tu. Aku menangis, aku jadi jam tau time tu. Dan time tu aku ingat waktu tu pukul dekat-dekat pukul 12 macam tu lah. So lebih kurang 15 minit lagi pukul 12 lah. 11.45, 11.50 macam tu lah kot. So waktu aku nangis tu, aku tengah sandarkan kepala aku dekat tepi tingkap tu kan. Tiba-tiba tingkap aku tek ada orang ketuk. Aku terkejut lah. Aku tengok dan aku cepatlah saik mata aku kan, apa hal ni, siapa pula. Aku ingat polis ke apa kan. Aku nampak ada seorang lelaki tua yang umur dia dalam 60 lebih 70 macam tu lah. Dan nanti aku sudah apa benda pula ni. Aku time tu tengah emo, tengah dalam keadaan stres lah. Aku pun takut juga apa hal ni kan. Aku pun buka tingkap tu sikit je. Bila aku buka je tingkap tu sikit, kau tahu apa orang tua ni buat? Secara tiba-tiba dan secara aku tak jangka, dia hulurkan RM10 kat aku. Cakap, tanya, pakcik kenapa ni? Time tu aku tengah kontrol yang aku nangis lah. Kenapa ni cik? Dia cakap bahasa yang aku tak berapa nak faham tau. Macam perlahan, tapi yang aku dengar last tu dia cakap perhentian duta ke macam tu, perhentian bas yang dekat bulatan apa yang Hotel Vistana tu. Kat situ ada perhentian dulu kan. Sini sekarang aku tak tahu masih ada lagi tak kat situ. Lepas tu aku dengar dia cakap perhentian bas tu lah. Dan aku faham perhentian bas tu. Dan lepas tu dia cakap benda aku tak berapa faham sangat dia punya bahasa, sebab dia cakap perlahan. Dan dia cakap Kuala Lipis. Dan kat situ aku mula tangkap. Aku dapat okey. Dan hati aku, okey pakcik ni, dalam hati aku lah tanya cakap, pakcik ni agak-agak dia nak balik Kuala Lipis. Dia nak pergi kat perhentian bas tu. Dan aku tanya, pakcik nak pergi perhentian tu ke? Dia cakap, ya. Okey. Dan tu aku dah faham lah.
So tapi soalan aku, kenapa dia bagi aku duit RM10? So aku bukan taksi. So cakap pakcik nak apa, dia minta aku tolong hantarkan. Dia cakap lebih kurang macam bahasa yang aku faham tak faham, tapi bahasa, bukan bahasa, dia bahasa Melayu, cuma dia pelat sikit pakcik ni. Dia cakap dia dah tunggu lama taksi, bas tak ada. Lepas tu aku pun aku dengar tu pun hati aku luluh lah. Cakap, pakcik jom masuk dalam. Dia pun, pakcik tu masuk dalam kereta, duduk sebelah. Time tu secara tiba-tiba masalah aku tu hilang kejap. Pasal apa, aku kesian pula dengan orang tua ni. Aku pun terus bawa dia pergi ke tempat tu. Dan aku tanya, cik, pakcik buat apa dekat sini? Oh, sekarang ni rumah anak dia. Ha? Rumah anak? Tu pakcik nak pergi Kuala Lipis. Dia nak balik rumah dia di Kuala Lipis, guys. So time tu aku sedar satu perkara. Cakap, pakcik anak dia. Cakap anak dia ada dekat rumah. Dalam hati aku, dekat pukul 12 ni, dengan pakcik ni dengan berpakaian lusuh, nampak macam orang susah tau. Dan hati aku, ya Allah, ya Tuhanku, ada juga anak dia yang sanggup biar bapak dia seorang-seorang balik macam tu, dengan beg pun tak ada, dengan macam tu je lah. Aku macam, terus aku terfikir, sekurang-kurangnya nilai kasih sayang aku pada mak bapak aku tinggi, dan aku takkan buat mak bapak aku macam tu. Time tu lah fikir, okay, tak apa, aku tolak ke tepi dulu masalah aku nak tolong settlekan pakcik ni dulu. So bila aku bawa aje pakcik ni ke perhentian bas tu, dan aku pun tengok time tu, waktu tu dekat perhentian bas tu, dia dah gelap tau, dah bas dah banyak tak ada lah. Yang ada hanya 2 biji bas macam tu. Dan satu bas ni, konduktor bas tu tengah macam bersih-bersihkan tayar bas tu, guna macam air macam tu lah. Tak silap aku lah, seingat aku macam tu lah. Dan aku pun park kereta cepat-cepat kat situ. Dan pakcik tu ikut aku lah. Pakcik tu ni, kita pun pergi tanya, bang, saya tanya brother tu, bas ke Kuala Lipis mana ya bang? Dia cakap, dik, bas tadi sebelum pukul 12 lagi dah tak ada dah. Dalam hati aku, pakcik ni biar betul. Aku dah macam pelik lah kan. So aku pun tanya, cik, pakcik ni dah ada tiket ke tak ada? Dia cakap belum. Sudah, orang tua ni cakap tak ada tiket pula tu. Lepas tu macam mana ni kan? Lepas tu aku pun tanya, lepas tu aku macam tak sedar hati tau. Aku tanya, pakcik ada duit tak? Pakcik cakap, dia ada. Lepas tu aku tanya, mana duitnya? Dia pun keluarkan purse dia. Dia tunjuk aku dalam purse dia RM10 yang dia nak bagi aku tadi. So maksudnya dia tak ada duit. Dia cuma ada RM10 tadi tu je. Tu dalam hati aku, pakcik ni, dia ada RM10 ni, tapi duit ni lah dia nak bagi aku. Duit tu juga lah dia nak beli tiket. Macam mana ni? So aku agak simpati dengan pakcik ni. So bila jadi keadaan macam tu, aku rasa macam masalah aku tadi tu sebenarnya masalah kecil je. Ada orang yang mempunyai masalah lebih besar. So aku pun, sebab aku rasa kesian dengan pakcik ni, takkan aku nak biar kat situ kan. Aku pun keluarkan purse aku. Dan aku ingat dalam purse aku memang ada tinggal last RM50. Sebab aku ni bukan jenis orang yang suka bawa duit banyak-banyak. So aku pun buka purse aku ambil duit RM50 tu. Dan aku sempat rasakan duit tu, sebab aku memang nak pastikan memang ada 50 last ni lah. Sebab kalau ada 100 lagi bagus, maknanya 50 tu aku simpan lah. So memang ada last 50 tu. Aku ambil pakcik, bagi dia. Dia tak nak ambil tau mula-mula. Cakap, cik ambil duit ni, pakcik beli tiket nanti. Jangan bagi orang pula. Pakcik cakap, dia macam terima kasih dengan aku. Dia macam tepuk bahu aku. Macam sebab lah pakcik tu. Aku pun macam tak habis kat situ. Aku pun cakap, pakcik jom saya hantar pakcik balik rumah anak pakcik. Aku pun hantar pakcik tu. Bawa, yang aku ingat rumah dia di dekat AU5D macam tu. Dia pun tunjuk aku lah, masuk ke lorong kawasan rumah tu. Sampai depan pintu rumah tu, dia pun buka gate depan, dia masuk ke dalam. Dan aku memang nampak pakcik tu masuk ke dalam rumah tu, dan dia kunci pintu. Dan bila dah pakcik tu balik je, aku pun alhamdulillah lega hati aku. Pasal setidak-tidaknya hari tu aku at least ada juga orang yang aku boleh bantu. Dan kat situ aku terfikir, ya Allah, Tuhan kau, aku ni hamba kau yang kecil, ya Allah. Yang masalah aku hadap ni sebenarnya masalah kecil je. Sebab ada orang yang punya masalah lagi besar, iaitu masalah nilai kasih sayang kita terhadap mak bapak kita. Walaupun time tu aku tengah bergaduh teruk dengan mak aku, tapi kasih sayang aku, cintanya aku kepada mak aku sangat besar.
Dan aku takkan biarkan mak aku jadi macam tu lah. Maknanya aku takkan biarkan mak aku seorang nak balik naik bas ke apa, takkan sekali pun. So aku pun bersyukur lah sebab aku balik rumah aku, at least aku tenteram sikit. So bila aku pun dah bangun pagi esok, aku pun dah bukanlah normal, tapi at least sedikit masalah aku dengan mak aku tu terubat. Maknanya jawapan tu semakin ada lah dekat situ. So aku pun bangun semua, nak siap untuk memulakan harian aku lah. So the first thing aku nak buat adalah, of course aku nak pergi bank. Aku tak ada duit dalam purse kan. So aku pun pergi bank. Nak pergi bank, aku pun dah sampai kat ATM tu. So bila aku buka purse aku, macam biasa aku ambil kad je. Bila aku nak buka kad tu, buka purse tu, guys, alangkah terkejutnya aku apabila aku buka je aku punya dompet tu, guys. Duit RM50 aku semalam tu masih ada kat situ. Ni aku cerita ni pun dah remang balik bulu roma aku. Duit RM50 aku yang seketul, yang satu helai, satu keping tu aku bagi kat pakcik tu, ada dekat dalam purse aku. Ngam, macam aku tak pernah usik langsung. Dan time tu, ya Allah Tuhanku, aku punya meremang, hanya Allah yang tahu. Aku dah hati aku, siapa pakcik aku jumpa malam tu? Sebab bila esok tu, aku tak ingat lorong mana rumah aku pergi tu. Aku dah tak ingat langsung. Yang aku ingat satu benda je. Bila aku salam pakcik tu, tangan dia macam tak ada tulang. Selembut-lembut tangan, macam tangan perempuan. Padahal tak kena dengan rupa pakcik yang tua, yang nampak memang selekeh. Yang kita tahu macam kalau orang-orang susah ni, orang kampung especially, tangan ni mesti keras tau. Ini tangan dia selembut-lembut macam baby. Itu je aku ingat, yang boleh ingat sampai hari ni. Dan aku pun tak lama lepas tu aku pun terus call mak aku minta maaf semua apa yang dah jadi semua. Dan aku cerita benda ni balik pada mak aku. Dan mak aku dan satu family aku pun tergamam bila aku dengar cerita ni. Pasal apa? Yang buat aku tak masuk akal sampai hari ni aku tidak ada jawapan adalah, macam mana duit RM50 yang seketul, yang sekeping aku bagi tu ada di dalam purse aku. Itu satu. Yang kedua, macam mana lorong yang aku hantar pakcik semalam tu, esok tu aku tak boleh ingat langsung. Padahal kawasan AU5D tu bukannya aku tahulah juga kawasan Keramat. So, aku membesar di Keramat. AU1, AU2, AU3, AU4, AU5 ni semua kawasan yang aku dah selalu pergi. Dan aku tak boleh ingat langsung. Dan yang paling buat aku terkesan tu adalah, sampai hari ni aku masih ingat lagi lembutnya tangan pakcik ni. Itu sampai sekarang aku tak dapat nak describe macam mana. Dan bila aku sembang mak aku cerita pasal benda ni, lepas tu mak aku cakap, ini bukan ke malam ganjil, iaitu 10 malam sebelum raya. So aku kira ini adalah malam ke-7 sebelum hari raya, maknanya malam ganjil. So sekali lagi aku dah meremang dah, cakap, ya Allah, adakah ini satu ujian yang kau nak bagi kat aku, ya Allah? Adakah ini satu rahmat yang kau nak tunjuk? So aku dah time tu aku dah dudak-dudak. Aku dah tak fikir langsung masalah dunia aku ni masalah remeh. Sebab apa? Ada masalah yang lebih besar yang perlu aku fikirkan adalah di akhirat sana. Yang Allah nak tunjuk kebesaran dia. Ini masalah yang kau hadapi ni masalah remeh, masalah kecil je. Masalah yang lebih besar tu adalah jangan menjadi anak derhaka. So di waktu time aku itu adalah satu momentum yang tak bagus tu. Bila kita gaduh mak bapak kita, dia satu, bayangkan kalau kita tengah gaduh mak bapak kita, lepas tu kita mati aksiden, takkah kita mati dalam keadaan derhaka? Tapi waktu tu alhamdulillah Allah bagi satu rahmat yang aku tak boleh nak jangka. Dan ini adalah cerita yang sangat misteri yang aku pernah lalui dalam hidup aku. Malam ke-7 aku tak boleh cakap itu malam Lailatul Qadar, pasal aku tak pernah rasa macam mana itu malam Lailatul Qadar. Kalau itu adalah malam Lailatul Qadar pun, aku pun tak boleh nak bagi konfirmasi. Tapi aku bersyukur bila aku di dalam keadaan stres macam tu, di dalam aku memerlukan petunjuk Allah bagi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang itulah aku tanya korang ada tak jawapan kepada apa yang aku nak jawapan ni? Dan macam mana duit yang sekeping aku bagi tu kepada pakcik tu, yang aku ingat memang aku ada sekeping. Bila aku keluarkan duit 50 sekeping daripada purse aku, memang dah tak ada, purse aku kosong. Memang aku masih waras, aku masih ingat lagi. Aku bagi pakcik tu, dan keesokannya bila aku nak pergi ambil duit tu masih terletak rapi dalam purse aku.
Dan siapa pakcik tu pun aku pun tidak tahu siapa pakcik tu. Dan inilah cerita di antara cerita yang paling misteri aku pernah lalui. Dan dia bukanlah cerita menakutkan, tapi lebih kepada cerita yang menggetarkan jiwa. Isteri aku nak lalu guys. Tak apa, lalu tak nampak pun. Okey, untuk cerita yang nombor 2. Okey, ini cerita yang sangat menakutkan bagi aku. Sebab apa dia menakutkan? Cerita ini berlaku di Johor Bahru, di salah sebuah hotel yang boleh dikatakan famous lah, betul-betul di tengah-tengah kota raya, bandaraya Johor Bahru. Okey, waktu itu adalah waktu kita orang tengah buat promosi atau promotion filem Jangan Pandang Belakang. Jangan Pandang Belakang time tu dia tengah hit kan. So aku masih ingat lagi yang pergi promosi waktu tu hanyalah aku seorang, artis dia, yang menguruskan kita orang tu Azari. Dia kira kita orang punya rangkap producer lah, lebih kurang macam tu. Dan seorang lagi assistant director itu Bob Hashim. Ini semua kawan-kawan rapat aku dulu waktu aku di Metro. Kita orang menetap di sebuah tentu dah agak lewat lah balik daripada promosi. Biasalah kalau buat promosi zaman dulu ni tak macam sekarang. Dulu kita orang pergi banyak mall ni lah, mall tu lah. So dekat JB je mungkin 2 ke 3 mall kita pergi untuk mempromosikan filem Jangan Pandang Belakang. So malam tu bila dah penat, so kita pun check in ke sebuah hotel di Johor Bahru. Dan hotel ni dia ada 2 tau. Satu bangunan memang betul-betul hotel, tapi satu bangunan lagi dia lebih kepada macam service apartment, di mana dia apartment ni dia ada 2 bilik. So bila masuk je dekat service apartment hotel ni, aku pun dapat bilik aku lah, sebab aku dah penat sangat. So aku pun terus masuk bilik, aku pun terus niat bukan nak tidur, niat nak baring je. Bila baring tu lampu tu aku tutup kan. Bila baring je aku pun tutup ni sebab ingat nak jagi aku bangunlah nak baring sebab penat sangat. So, bila aku baring aku pun terlelap. Bila terlelap tu aku tak tahu berapa lama dah aku terlelap dekat situ, sehinggalah tiba-tiba aku tersedar. Sedar macam mana tau? Sedar bila kau mamai ni. Dia benda mamai ni kan. Benda mamai ni yang tak best ni. Bila kau tengah mamai tu, kau sedar macam mamai, tapi waktu tu position aku tengah mengiring ke sebelah tingkap. So lampu meja tu sebelah sini tau. Aku mengiring ke sana. So belakang adalah pintu. Aku dengar bunyi tapak kaki. Dek. Dia bukanlah tapak kaki yang kuat macam pakai kasut tu, tak. Dia macam tapak kaki orang yang berat tau. Yang berat bila jalan kan dia macam menghentak sikit kan. Dia macam tu. Tapak kaki. Sebab aku terlalu mengantuk, so aku tak ambil peduli sangat. Lepas tu aku rasa katil aku macam kat sebelah tu macam ada orang duduk tau, berat. Time tu aku dah start. Dah start tak sedap. Bila berat tu, lepas tu dia macam baring tau. Aku boleh rasa yang katil sebelah tu ada orang tengah baring guys. Padahal aku seorang je dalam bilik tu. Kau bayangkan macam mana kembangnya kepala aku. Aku terus tak boleh gerak ni. Aku terus macam kena tindih tau. Astaghfirullahaladzim. Kalau aku tengok cerita ni, aku start meremang balik ni sebab teringat balik time tu. Dia punya stres dia sama macam aku cerita yang episod pertama, yang part 1 tu, yang aku dekat rumah aku yang Serena Garden tu kan, yang macam mana aku kena tindih kan. Macam tu lah dia punya rasa, kembangnya kepala aku. Aku tak boleh nak gerak langsung. Aku hanya boleh baca apa yang terlintas dalam hati aku je. Tapi memang aku boleh pastikan di sebelah belakang aku ni ada satu makhluk yang sama-sama tengah baring dengan aku guys. Yang sama-sama nak tidur dengan aku. Sudah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, setelah berapa detik yang mencemaskan dalam hidup aku tu, aku berjaya melepaskan diri aku dalam keadaan yang macam kena tindih tu. First thing aku buat adalah aku buka lampu. Aku buka lampu, aku terus turn. Bila turn belakang, confirm tak ada benda. Memang tak ada benda langsung.
Bila tak ada benda, aku pun terus duduk, buka lampu bilik. Benda yang pertama sekali aku buat adalah aku keluar duduk kat hall. Duduk hall. Time tu aku seorang saja. Yang lain semua diorang dah tidur kat bilik diorang. Kat hall aku lepak sampai pagi. So itu memang pengalaman yang aku tak suka betul lah kalau diganggu time-time tengah tidur ni. Pasal apa, time-time kita tengah mamai ni kan, time tu yang paling senang dia nak dekat dengan kita tau. Pasal kita antara dunia kita, tapi di antara roh kita nak keluar je tu kan, macam kita mamai kan. Macam aku cakap lah, kalau orang yang nak kena rasuk ni, dia macam hayal, mamai tu simptom-simptom dia. Kalau ada rasa macam tu, baik jauh, keluar daripada kawasan tu dulu. So benda ni yang berlaku pada aku waktu aku buat promosi filem Jangan Pandang Belakang. So memang itu pengalaman yang aku tak boleh lupakan. Dan hotel ni hotel famous. Aku rasa kalau aku sebut semua orang tahu. Tapi of course aku takkan sebut lah kat sini. Dan dia di Johor Bahru, di tengah-tengah kota raya Johor Bahru. So itu memang satu feeling dan momen yang memang tak best lah, bila kau tahu ada sesuatu yang sedang baring dengan kau kat sebelah. Sebab apa aku tahu? Sebab aku boleh rasakan ada orang duduk. Aku boleh rasakan beban tau. Mana beban berat. Benda tu duduk di katil dan katil tu bergerak macam orang tengah duduk nak baring. Kan kau bayangkan kau tengah baring sebelah, lepas tu ada benda tengah duduk dan baring sekali, dan kau boleh rasa berat benda tu macam ada orang betul-betul tengah baring sebelah kau. So itulah yang aku rasakan. Dan bila dia baring tu, time tu aku dah tak mamai lah. Memang aku dah sedar sesedarnya, tapi aku tak boleh bergerak. Memang dah kembang kepala otak aku. Bulu roma ni, tengkuk, kepala ni semua kembang, sekembang-kembang je lah. Kalau fikir balik, memang confirm aku takkan pergi ke hotel tu. Dan memang aku rasa aku takkan buat review untuk hotel tu. So kepada korang yang mana yang suka tengok review bilik-bilik hotel aku, InsyaAllah aku takkan pergi hotel tu. Okey, tu cerita yang nombor 2. Cerita yang nombor 3 yang aku nak cerita, yang aku nak share dengan korang, pengalaman seram aku adalah sewaktu pertama kali aku menjadi pelakon. Time tu aku dapat offer tau. Aku dapat watak hero untuk, ini first watak hero aku lah. Okay, dia macam ni, aku cerita sikit lah perjalanan kerjaya aku sebelum jadi pelakon ni. Macam mana mula-mula aku dapat jadi pelakon ni adalah, mula-mula aku hantar mak aku pergi syuting filem Potret Mistik. Dan waktu tu aku dah banyak kali pergi casting tu, tapi tak pernah dapat. Dan setiap kali aku pergi casting pun aku takkan jual nama mak aku, dan dia orang pun tak tahu. Kalau aku casting, aku takkan cakap kejahatan tu mak aku. So aku akan, kalau boleh nak try guna usaha sendirilah, kononnya lah time tu. Tapi rezeki tu memang tak salah tempat. Kalau Allah cakap daripada situlah datang rezeki, situ jugalah kau dapat. So bila aku hantar mak aku pergi ke location shooting Potret Mistik, time tu filem Potret Mistik yang diarahkan oleh Profesor Razak Muhyiddin. Kebetulan salah seorang pelakon dia tak dapat datang hari tu. Kira pelakon ni pun watak tu watak ekstra je, tapi ada watak lah. Kalau korang tengok balik Potret Mistik, aku ada berlakon. Aku berlakon dengan Abang Zamar Hisham. So Abang Zamar Hisham ni orang yang pertama sekali aku berlakon dengan dia sebelum aku jadi pelakon. So bila diorang bila pelakon tu tak datang, so waktu tu aku ingat assistant director Abang Zack, dan diorang pun tengok, dan Profesor Razak Muhyiddin pun tengok. Dia tanya mak aku, dia tanya aku ni tak nak try lakon ke. Diorang tak tahu yang aku ni sebenarnya time tu aku tengah belajar di ASK, Akademi Seni Kebangsaan. Kalau sekarang dia panggil Aswara. So bila mak aku tanya, cakap of course aku nak kan, memang ini bidang yang aku nak ceburi kan. So aku cakap ya, aku nak. So dia pun offer aku untuk watak yang si Mamat yang tak datang ni, kepada dia nak suruh aku buat lah. Sepatutnya scene aku hari yang sama, tapi disebabkan hari tu diorang tak berjaya menghabiskan scene lain, so untuk yang scene aku tu dia terpaksa tunda ke 2 hari selepas tu lah.
So 2 hari selepas tu aku pun pergi. Dan yelah aku berjaya lah melakonkan watak yang disuruh lakonkan tu. Dan dari situ juga Abang Zack, itu assistant director tu, bagi tahu aku dekat Dewi Teo. So diorang pun offer aku kontrak dengan diorang 5 tahun tak silap, 5 tahun dengan Metro. So bila aku sign kontrak dia, diorang pancing aku dengan bagi watak lead untuk satu telemovie tu aku lupa tajuk dia. Ini first telemovie yang aku berlakon jadi hero lah. Time tu memang badan kering lah, badan kurus lah. Beza lah, kalau sekarang ni badak, time tu cita macam memang badan kurus lah. Rambut pemanjang ala-ala Rangga macam tu. So yeah. Aku ingat tajuk dia, Tarian Melayu Terakhir. So okay. Bila mereka offer aku watak lead dalam telemovie Tarian Melayu Terakhir tu, shootingnya adalah di Perlis dan pengarahnya adalah assistant director yang cerita Potret Mistik tu, iaitu Abang Zack. So ya, kita shoot kat Perlis lah. So kita shoot dekat Perlis dan aku pun excited lah, memang seronok kan, dapat watak lead kan. Memang aku tertunggu-tunggu sangat lah untuk melakonkan watak tu dalam drama tu. So lokasi dia di Perlis, tempat dia tak tahu lagi kat mana. So sebelum kita shoot cerita ni, dulu mak aku pernah cerita di Perlis ni ada satu tempat, ada satu resort di dalam hutan. Waktu tu okay, siapa yang pernah tengok episod yang mak aku cerita pasal cerita hantu seram dia di Perlis kan, waktu tu dia berlakon teater Alang Tak Seribu. Okay, ini kisah dia. Mak aku pernah cerita dekat aku tau, macam mana hardcore-nya satu resort di dalam hutan dekat Perlis ni yang terjadi pada diorang tau. Memang seminggu tu diorang memang teruk lah, diorang dikerjakan oleh makhluk ni. Dan 2-3 orang diorang punya kru, diorang terpaksa memang histeria teruk lah, memang teruk kau-kaunya. Dan mak aku pun cerita benda tu memang teruk lah. Pendek cerita macam tu lah. Aku pun dengar je lah. Oh, kita kan suka dengar cerita hantu ni kan. So aku pun dengar cakap memang kalau boleh tak nak lah pergi tempat-tempat macam tu kan. So kebetulan waktu shoot cerita Tarian Melayu Terakhir ni, time tu kita orang tak tahu hotel mana dia nak letak gitu. So tu pun naik van daripada KL ni pergi ke Perlis kan jauh kan. So sampai pun dah pukul berapa pagi ni. So dalam hati aku ni terdetik juga, jangan diorang letak kita orang dekat resort yang mak aku kena tu sudah. Aku ingat nama resort tu. So masa bawa pergi kan, tiba-tiba dia dah start masuk dalam hutan tau. Aku dah tak sedar hati ni. Saja aku tanya dengan diorang punya production diorang kan, team diorang, duduk mana? So salah seorang daripada diorang cakap resort yang di dalam hutan tu. Terus sudah cakap tidak, tempat ni ke yang mak aku cerita ni. So aku pun terus call mak aku, cakap, Mi, dah sampai Perlis ni, tapi rasanya ini macam dia letak kita dekat resort yang you kena dulu tu. Mak aku pun cakap lah, okay, you kena strong, you baca 3 ku, you protect diri you, tempat tu memang bermasalah. So aku pun sebenarnya pun tak kuat. Cuak tu memang cuak lah. Memang aku kalau benda-benda macam ni aku tak berapa suka sangat kan. So sampai pun dah pukul 2 pagi lebih tau. So tempat dia, okay, aku nak describekan kat korang. Tempat dia ni, dia macam banglo sebiji, tapi dia macam banglo dia kayu tak kayu macam tu lah. Dia design dia nak buat macam kau perasan tak kalau tengok cerita-cerita Mak Saleh ni, dia ada satu kabin-kabin yang dalam hutan ni, dia nak buat lebih kurang macam tu lah. Dan resort ini dia buat ala-ala kabin yang 2 tingkat besar dia, di mana dalam dia ni semua
berkonsepkan serba kayu tau. So bila dah sampai dekat situ, dan ada juga budak-budak yang dah sampai awal, yang siang tadi dah sampai, dia dah duduk dekat situ dulu. Dan mana artis dia bagi satu resort, kira satu banglo lah, satu unit banglo. Dan mana budak-budak kru, dia bagi satu unit banglo. So kita pun duduk lah. Aku pun dapat bilik aku. Masa dia bagi bilik aku, cakap ni kunci, bilik you dekat atas. Aku pun macam sudah. Aku tanya lagi, aku tidur dengan siapa? Tak tidur seorang lah. Sudah, tidur seorang pula 2 pagi macam ni. Aku pun kuatkan semangat, naik. Dia pun dah start masuk bilik masing-masing. Masuk bilik aku. Bila aku masuk je bilik aku, guys, dia punya katil ni size dia super king tau. Dan dia punya tilam dia kita tolak ke tepi lah. Dia punya design katil dia ni jenis yang kau tak, kayu-kayu jati yang dia bentuk dia macam nak kata orang tak orang, dia macam bentuk-bentuk abstrak ni tau. Ada yang macam bentuk bentuk ikut kayu dia lah, ikut suka hati kayu tu nak berbentuk jadi apa. Memang menakutkan lah. Bila aku masuk je bilik tu pun aura dia dah tak sedap dah. Sebab aku dah tahu tempat ni masalah dan insting aku dah tak sedap. So bila aku dah ada insting macam tu, benda tu lagi cepat detect kan, aku tak suka tempat tu. Aku bayangkan aku masuk bilik tu je, aku terus duduk dekat katil tu, aku duduk kat paling depan je tu. Aku rasa aku duduk dekat setengah jam. Aku tak bergerak apa pun. Di waktu aku duduk tu, aku dah rasa ada sesuatu dekat belakang. Tak tahulah insting aku ke atau memang betul ke, tapi itu aku tak boleh nak memberi kepastian. Tapi apa yang aku rasa time tu, memang ada seperti seseorang perempuan di belakang aku tengah macam duduk dekat atas kayu katil tu. Tapi memang katil tu punya bentuk memang scary habis lah. Memang jenis kayu-kayu yang membentuk ikut suka hati dia. Memang menakutkan lah bentuk katil. Aku pun tak tahu kenapa dia letak katil yang macam tu kat situ. Dekat 40 minit aku duduk seorang situ. Bila aku rasa dah tak sedap hati sangat ni, aku pun ambil skrip. Bayangkan pukul 3 lebih macam tu, aku duduk dekat depan hall. Dia ada hall, ada 2 tau. Satu hall dekat atas, betul-betul luar bilik aku. Satu lagi hall kat bawah, itu lebih besar. So aku terus duduk. Aku kalau takut, aku tak boleh duduk dekat tempat kecil. Aku guna tempat open. Aku duduk kat tempat luar tu, baca skrip. Bayangkan 3 jam aku baca skrip. Aku pun tak tahu macam mana aku baca skrip tu selama 3 jam sampai subuh. Sampai subuh lah, memang aku tak tidur. Memang time tu pun bunyi tu tak ada, tapi insting-insting tu ada. Insting-insting betul macam nampak kelibat-kelibat budak sikit. Tapi aku bukan nampak dengan mata betul. Aku macam anak-anak mata sikit je ni tau. Sikit-sikit je. Tapi aku tahu tu budak. Tapi aku tak belikan tu. Memang bulu roma memang meramang lah. Baca je skrip 3 jam baca skrip. Gila apa 3 jam baca skrip. Biasanya aku baca skrip apa, setengah jam 40 minit dah habis skrip. Ini 3 jam. Repeat balik. Sampai pagi. Time tu siang tu kita tak ada scene siang lah. So masih siang tu aku tidur lah. Tidur sampai lepas asar macam tu. Kita orang semua kena gerak ke lokasi syuting, bukan kat situ. Dan masalah tempat ni, bila masuk kat situ, dia tak ada line telefon. Dia memang tak ada connection langsung. Sekarang aku tak tahu. Zaman dulu, time aku tu memang tak ada line langsung. So bila nak keluar pergi syuting tu, time ni aku saja nak test tempat tu. Aku saja nak uji tempat tu apa tau. Aku buat apa? Biar aku orang yang last keluar, dan aku yang pegang kunci. So bila semua dah ni cakap okey jom keluar, aku pun jap aku saja biar aku yang last. Aku ingat akulah orang yang last tutup kipas. Dan aku saja nak test. Maknanya kalau balik nanti, kalau benda ni bergerak ke atau ada lampu ke, kalau maknanya something wrong lah unit ni. So bila dah shooting semua apa, kita pun balik macam tu. Pukul tak sampai pukul 12 aku rasa. Tak sampai pukul 12 kita dah balik. Awal time tu mungkin scene tak banyak first day kan. Tak sampai pukul 12 macam tu lah. Balik je aku orang yang pertama sekali buka pintu. Sebab aku nak test tempat tu kan, nak tengok. Bila aku buka je pintu, the first thing yang aku notice, the first thing yang aku perasan adalah kipas tu. Kipas tu laju bergerak. Sudah dah hati aku.
Lepas tu masa diorang masuk, aku tanya lah kat budak-budak PM yang tanya, ada ke siapa yang balik sini tadi? Cakap mana ada, semua orang kat set. Aku dah tahulah something wrong lah tempat ni. Dia nak jadikan lagi cerita, bila diorang ada yang budak-budak yang ada bilik kat atas juga. Bila naik atas, dia macam cakap, oi, siapa makan kucing? Oh sudah. Kita pun naik lah, aku pun naik semua. Aku dah hint dengan salah seorang budak production, Adib nama dia. Tempat ni something wrong. So dia pun dengar je lah. Naik ke atas, dekat luar hall yang aku lepak tu, diorang biasalah budak production, kadang-kadang dia ada beli jajan tau, keropok lah, kuaci lah. So kuaci kebetulan ada dong, kita tinggal kat situ dekat tempat yang aku duduk tu. Kuaci tu tak berbuka lagi, dalam paket dia lagi, elok je. So aku pun dengar, oi, siapa makan kuaci ni? Terus semua naik. Bila naik ke atas tengok, kuaci ni guys, dia dah buka tau, berterabur kat atas meja tu. Yang scary tu, kuaci ni dia dikopek dengan isi-isi dia sekali tu, dia keluar, dia susun guys, dia boleh susun kat meja tu. Scary. Itu memang aku rasa benda ni, aku tak dapat bayangkan kalau ada CCTV macam mana benda tu boleh buka benda tu. Aku memang aku tak dapat nak bayangkan lah macam mana dia buka benda tu. Dia susun tau, isi kulit, lepas tu isi dia, kulit isi, macam tu dia susun sampai ke bawah. Dia dekat bawah tu, dekat lantai tu pun dia susun macam bentuk L. Lepas tu ada lebih-lebihan kucing kat atas. Lepas tu tanya, siapa makan kucing? Lepas tu isi tak makan, susun je ni. Ada budak-budak yang mulut puaka sikit lah. Tu cakap, mana ada siapa balik sini? Dia dah start jadi kecoh sikit lah situ. Aku masih diam lagi kat belakang. Diam. Tiba-tiba salah seorang pelakon perempuan, pun lupa siapa, dia dekat bilik sebelah satu lagi tu, kat dia nak mandi kot. Tiba-tiba dia jerit tau, cakap, siapa kencing dalam toilet aku ni bau hancing. Dia bising lah. Aku dah, kalau benda-benda macam ni bau, kata ni something wrong lah. Yang si Adib seorang tu dah tengok aku dah lain macam lah. So kita mau pergi gathering, semua dah start panik lah. Semua dah start rasa something wrong lah. Boleh pula si Adib ni pergi azan time tu juga. Bila dia azan je dekat bawah, tak silap aku budak wardrobe, kakak yang pakai tudung tu, badan besar lah, terus histeria, kau histeria. Terus dia punya ketawa memang macam, aku pun tak tahu lah apa yang dia happy sangat. Dia punya ketawa memang scary guys. Memang dia punya histeria, kau memang. Malam tu aku rasa macam, korang tengok cerita Evil Dead tak? Evil Dead tu ganas sikit lah sampai mati-mati lah. Tapi ini tak adalah sampai mati-mati. Dia punya hardcore hysteria memang se-hardcore ni. Time tu baru aku dapat gambarkan macam mana mak aku terpaksa hadapi di resort tu selama beberapa hari. Nasib baik kita orang satu malam je. Sebab bila jadi kecohnya tu, esok tu production terus cari tempat lain. Cari di satu tempat macam dom je tu lah. So ramai duduk kat dom. Alhamdulillah, aku satu hari pun merasa kat tu memang hardcore gila lah. Memang tempat tu dia punya energy dia memang, sebab dia dalam hutan ya. Dia dalam hutan, kita tak tahu benda yang dah duduk kat situ dulu. Dan memang apa yang aku nampak tu adalah budak lah. Budak kecil, budak lagi. So ini antara cerita-cerita pengalaman yang aku pernah lalui sendiri. Dan memang kebanyakan pengalaman ni aku sampai sekarang masih aku boleh ingat dalam kepala aku. Dan bila aku ingat balik benda ni memang menyeramkan lah. Dan sebenarnya ada lagi cerita yang menakutkan. In fact sebenarnya di dalam banyak-banyak filem yang aku telah arahkan, ada beberapa filem yang sebenarnya sangat menghantui aku daripada segi gangguan mistik atau gangguan makhluk halus ni. Kau nak tahu filem apa? Ada dua filem ni. Dua filem ni aku akan cerita nanti next episode. Satu episode khas filem yang satu lagi khas untuk filem satu lagi ni. Cerita macam mana aku diganggu, cerita macam mana benda tu menghantui hidup aku. So benda ni aku tak pernah share dengan orang lagi. Sebab dia, apa yang kau tengok dalam filem tu, itu filem, tapi sebenarnya benda yang berlaku di belakang kamera tu sebenarnya lebih menyeramkan. Dan ya, aku rasa sampai dekat sini saja cerita aku kali ni. Dan habislah 3 part atau 3 episod cerita seram Pierre Andre. Itu pengalaman
mengerikan atau pengalaman seram yang aku sendiri pernah lalui. Dan untuk korang yang dah menonton habis tiga-tiga episod atau tiga-tiga part ni, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku appreciate sangat masa yang korang luang, korang sudi untuk menonton channel Andre Brothers ni, sebab aku tahu channel YouTube ni ada beribu-ribu dan banyak lagi channel-channel yang best, tapi korang tetap sudi untuk menonton channel ni. Sekali lagi aku ucapkan jutaan terima kasih dan aku sangat menghargai. Dan kepada korang yang mana belum subscribe, please guys, tolong subscribe. Kalau boleh, yang dah subscribe tu korang share dengan kawan-kawan korang, minta diorang follow atau join the club lah, pendek kata. Maknanya mungkin dengan kembangnya channel ni, aku boleh perbaiki atau boleh mencari konten-konten yang lebih baik di masa hadapan, bukan untuk aku tapi untuk korang juga. Dan ya, sekali lagi aku ucapkan jutaan terima kasih guys. Dan yang menonton sampai habis, macam biasalah, ni ayat klise aku, siapa yang menonton ni sampai habis, aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki, dan semoga Allah makbulkan segala permintaan korang, amin. So yes, sampai kat sini saja guys. Minggu depan aku tak tahu nak buat video apa lagi. Tak tahu sama ada video cuti-cuti ke, atau video pembunuhan seram ke, atau video momok ke. Tapi apa pun aku akan keluarkan video-video yang best lah untuk korang. So yes, sekali lagi guys, thank you again. And aku ucapkan Assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Alright guys, and cut.